Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus minggu depan, di mana seperti biasa kita akan memberikan sedikit pratonton, preview kepada tajuk-tajuk ataupun berita yang kita jangka akan mendominasi ruang legar media sosial maupun berita arus perdana sepanjang minggu depan. Dan sudah tentu sekarang ini cakap-cakap semakin rancak berkenaan dengan menjelang pembubaran DUN dan juga pilihan raya negeri. Kebanyakan negeri, hampir semua negeri, ada negeri yang masih lagi belum mengumumkan tarikh pembubaran DUN daripada 6 negeri yang akan mengadakan PRN. Kebanyakan negeri yang sudah mengumumkan pembubaran DUN mereka sebenarnya 2 minggu lagi. Tetapi kita jangkakan bermula minggu depan, sudah tentu cakap-cakap dan juga tumpuan akan semakin terarah kepada hari-hari terakhir menjelang perubahan ataupun pembubaran Dewan Undangan Negeri 6 negeri ini dan juga apa yang kita akan saksikan menjelang itu dan juga strategi PRN dan sebagainya. Dan tarikh pembubaran DUN untuk Terengganu untuk memberikan laluan kepada pilihan raya negeri belum lagi diputuskan. Bagaimanapun, kata Menteri Besarnya, Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar, tarikh-tarikh tertentu berkenaan perkara itu sudah difikirkan. Namun ia perlu dipersembahkan kepada Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin dahulu untuk diperkenan oleh Baginda. Saya belum menghantar permohonan lagi untuk menghadap tarikh bila. Kita masih ada masa, hari ini baru 17 hari bulan, sudah tahap hari baru. Kita ada sehingga 30 hari bulan, ada 2 minggu lagi. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Perikatan Nasional PN kawasan Marang malam tadi. Selain Terengganu, Kerajaan Negeri Kedah dan Selangor juga masih belum mengumumkan tarikh pembubaran DUN masing-masing. Manakala DUN Kelantan dilaporkan akan dibubarkan pada 22 Jun, Pulau Pinang 28 Jun dan Negeri Sembilan 30 Jun. Di Terengganu masih ada masa lagi katanya, tapi di Kedah proses pembubaran DUN ini ataupun proses persediaan menjelang PRN sudah semakin rancak. Pembahagian kerusi untuk ditandingi oleh Barisan Nasional dan Pakatan Harapan sebagai contoh dalam PRN di Kedah ini kini hampir selesai sepenuhnya. Kata pengerusi BN Kedah, Datuk Seri Mazir Khalid, hanya perbincangan di 2 kerusi daripada keseluruhan 36 kerusi telah dipanjangkan dan dibawa ke kepimpinan tertinggi kedua-dua parti di peringkat pusat untuk menentukan keputusan akhir serta menyelesaikan perkara berkenaan. Tambah beliau, situasi berkenaan berlaku susulan terdapat pertindihan tuntutan daripada pihak BN dan juga PH di 2 kerusi berkenaan. Jelas bekas Ahli Parlimen Padang Terap itu lagi, perbincangan kedua-dua parti itu juga banyak menjurus kepada usaha bagi memastikan representasi atau wakil daripada BN dan PH yang seimbang di kesemua 15 parlimen di Kedah. Kursi-kursi penyandang tu memang hak kepada, tapi kita dalam tu ada jugalah yang melibatkan budi bicara lah. Sebab ini melibatkan representasi parti di sesuatu tempat. Bila ada Barisan Nasional, ada Pakatan Harapan di situ. Jadi ada Pakatan Harapan, ada pula representasi Barisan Nasional di situ. Itu nampak kepada perpaduan tu lah. Nah, setakat ni okeylah. Setiap parlimen ada dua-dua. Lebih kurang macam itulah kita punya usaha ke arah itulah. Mazir sebelum itu menghadiri mesyuarat penyediaan Manifesto Barisan Nasional Kedah sempena pilihan raya negeri di Pejabat UMNO Kedah, bangunan Tunku Alustar pada Jumaat. Mesyuarat berkenaan jelasnya banyak menyentuh kepada penawaran baharu daripada parti-parti dalam kerajaan perpaduan, khususnya BN dalam merencana pelan melibatkan golongan wanita, belia, dunia digital, pembangunan ekonomi, pelancongan, pertanian, pendidikan serta kesejahteraan rakyat. Pada Selasa, pengerusi PH Kedah Datuk Mahfuz Omar berkata tindakan menuntut bilangan kerusi yang lebih besar berbanding dengan parti-parti lain adalah perkara biasa yang menjadi adat dalam proses rundingan untuk menghadapi pilihan raya termasuk melibatkan PH dan BN di negeri itu. Bagaimanapun jelas bekas Ahli Parlimen Pokok Senai itu, perkara tersebut boleh diselesaikan dengan kedua-dua pihak mencari titik persamaan selain mengetepikan perbezaan. Baik, itu BN dan PH. Perikatan Nasional pula akan memuktamadkan agihan kerusi bersama parti komponennya untuk menghadapi PRN pada Rabu depan. Setiausaha Agungnya, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata beberapa siri perbincangan telah dilakukan dan setakat ini hanya terdapat beberapa kerusi yang masih belum diputuskan. Jelasnya pintu rundingan itu akan ditutup sejurus persidangan Majlis Presiden pada minggu hadapan. Tak ada dah, itu dia dah sign, Majlis Presiden dah sign, tak ada dah, tutup. Hanya umumkan saja. Mungkin lepas tu kita akan fokus pada calon?
Bila dah ada kursi-kursi yang telah pun kita serahkan, maka calon-calon itu kita serahkan juga kepada parti-parti komponen. Contohnya kalau kita dah serahkan di kawasan kita ni, apa nama kawasan? Yang ni Dun Pekanan Barangan. Pengkalan Berangan ni, Dun Pengkalan Berangan ni, kalau kita beri pada PAS cari calon yang sesuai untuk kawasan ini. Begitulah cara yang akan kita tentukan. Sebelum ini, media melaporkan proses pembahagian kerusi antara parti komponen dalam Perikatan Nasional bagi menghadapi pilihan raya negeri sudah 97%. Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar berkata, perbincangan untuk beberapa kerusi yang masih berbaki akan dilakukan dalam keputusan akhir yang akan diputuskan dalam tempoh terdekat. PRN akan diadakan di 6 negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan dan Terengganu. Dan Ketua Pengarah Pilihan Raya PN Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno menjelaskan gabungan itu bersedia untuk menawan 6 negeri pada PRN akan datang, termasuk Selangor dan Pulau Pinang. Beliau yang juga Menteri Besar Kedah berkata, keyakinan itu adalah berdasarkan gelombang hijau rakyat terhadap gabungan itu dilihat semakin meningkat. Saya yakin makin meningkat. Sebab dulu orang tak tahu prestasi, sekarang orang tengok prestasi sangat mendukacitakan. Bersedia untuk menang, untuk mentadbir 6 buah negeri. Bersedia untuk menang dan mentadbir 6 buah negeri. Penang dengan Selangor? Lo 6. Tanya lagi 6, masuklah tu. Bersedia untuk menang, apa salah lah. Kalau belum menang, cuba lagi. Kan? Tadi persiapan kita untuk menang lah. Mana ada orang bersiap bertanding nak kalah? Apa? Bersiap bertanding untuk menang. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis penyerahan kunci dan geran tanah kepada 12 keluarga mangsa banjir Kampung Iboy di Desa Kedah, Kampung Sadik, Kubang pada Jumaat. Pada Khamis, Esok Awani melaporkan kerajaan negeri akan menyembahkan cadangan untuk pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Kedah pada 28 Jun ini sekaligus membolehkan PRN serentak bersama 5 lagi negeri lain. Baik, selepas lebih setengah tahun, musim pilihan raya kunjung tiba lagi. Apa yang kita boleh jangkakan dalam hari-hari dan juga minggu-minggu akan datang ini, tatkala ke-6 negeri ini membubarkan DUN masing-masing dalam masa terdekat. Saya mahu bersama dengan fellow kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM Mujibu Abdul Muiz. Mujibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Man. Selamat petang. Selamat petang. Pertama sekali, mungkin boleh membantu kita faham. Walaupun kita faham bahawa ke-6 negeri ini sudah pun setuju untuk membubarkan DUN mereka pada masa yang kira-kira sama dan kita harap SPR akan meletakkan hari pengundian itu juga pada hari yang sama untuk memudahkan semua pihak. Mengapa terdapat perbezaan sedikit dalam setiap negeri ini mengumumkan bila DUN mereka akan dibubarkan? Kita sudah ada negeri-negeri seperti Pulau Pinang yang dah umumkan 28 Jun, begitu juga Kedah. Tapi Kelantan 22 Jun, Negeri Sembilan 30 Jun dan ada lagi beberapa negeri yang masih lagi belum umumkan. Adakah ini hanya atas sebab-sebab formaliti seperti perlu menghadap dan mendapat perkenan sultan dan sebagainya, atau adakah ia sebahagian daripada strategi? Kerana ada pihak mengatakan bahawa taktik ini mungkin boleh memanjangkan tempoh berkempen. Baik, Mat. Terlebih dahulu kita harus melihat bahawa 6 pilihan raya negeri ini walaupun apa juga tarikh yang telah ditetapkan, seperti mana yang Luqman terangkan sebentar tadi, ada yang sudah 3 negeri sudah pun mengumumkan bahawa telah akan melakukan pembubaran DUN. Kalau dilihat itu tarikh jatuhnya itu dalam minggu yang sama daripada 22 Jun dengan Kelantan mendahului, kemudian 28 Jun untuk Pulau Pinang dan 30 Jun Negeri Sembilan. Kita masih lagi melihat pada negeri-negeri lain. Selangor juga dikabarkan akan menghadap ke bawah duli tuanku bagi mendapat perkenan pembubaran sementara tuanku nanti akan berangkat menunaikan padu haji. Jadi saya rasa ini semua hanyalah formaliti dan saya tidak nampak ada satu strategi yang boleh memanjangkan tempoh berkempen itu, memandangkan pembubaran ini akan berlaku secara automatik. Yang penting adalah bagaimana selepas pembubaran itu dan setelah SPR mendapat writ nanti akan menentukan apa yang
paling sesuai, tarikh apa yang paling sesuai untuk diletakkan sebagai pilihan raya umum bagi ke-6 negeri ini yang memastikan tidak akan ada pertikaian, dan yang paling penting sudah tentu tarikh itu akan menjadi convenient kepada semua yang mengundi dengan mengambil kira berbagai faktor. Jadi saya tidak nampak itu berlaku, kerana kalau pembubaran itu kita ambil daripada tarikh 30 Jun seperti mana yang telah dipersetujui oleh 6 negeri sebelum ataupun minggu terakhir pada bulan Jun itu, maka 2 bulan 60 ataupun 60 hari daripada tempoh tarikh itu sudah tentu akan berakhir pada awal September kita jangkakan. Jadi mungkin pilihan raya hanya boleh berlaku pada bulan Julai ataupun bulan Ogos. Jadi saya rasa dalam hal ini apa juga yang berlaku, kempen dan juga naratif serta propaganda pilihan raya itu sudah berlangsung sejak lama, baik parti-parti daripada pembangkang dan juga kerajaan sudah berlaku. Jadi saya rasa tidak akan timbul isu lah yang besar untuk mempengaruhi perkara-perkara ini, memandangkan kita hanya menantikan pembubaran DUN ini sebagai satu formaliti dan terpulang pada SPR untuk menetapkan tarikh, dan kita sebagai pemerhati kita akan memerhatikan secara rapat apa yang berlaku di sepanjang perkembangan 2 bulan ini membawa kepada tarikh yang kita nantikan, iaitu tarikh untuk 6 pilihan raya negeri ini berlangsung. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pola pengundian, dan sudah tentu dengan perubahan dinamika politik, terutamanya kita melihat bahawa pertentangan pada kali ini berlaku dalam konteks dua hala, di antara Pakatan Harapan Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional, dan juga strategi-strategi yang mungkin berbeza dalam konteks 6 negeri, terutamanya kita bercakap dengan negeri-negeri pengundi Melayu yang tinggi seperti Kelantan, Terengganu dan Kedah, dan juga negeri-negeri yang bercampur. Maka ini semua menjadi renca-renca yang sudah tentu akan membentuk satu keputusan mengundi yang saya rasa walaupun di atas kertas gelombang hijau itu mungkin masih membadai, tapi status quo yang kita lihat itu barangkali mungkin boleh kekal, tetapi bergantung kepada bagaimana naratif sepanjang 2 bulan ini ataupun sepanjang yang berlaku selepas daripada Pilihan Raya Umum ke-15 membawa kepada sehingga ini akan dimanipulasikan dan dimainkan, serta apa juga pembinaan naratif yang dilakukan sepanjang itu barangkali boleh mempengaruhi pengundi. Jadi saya rasa dalam hal ini kita masih lagi melihat pada keadaan bahawa pilihan raya itu masih terbuka, memandangkan sudah ada banyak perubahan pola yang telah berlaku, dan juga dinamika itu juga sudah berubah, dan kecairan serta pola pengundian yang saya rasa akan lebih banyak berubah disebabkan pertambahan signifikan pengundi itu juga akan mempengaruhi. Baik, Ibu. Kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali dan sambung perbincangan ini selepas ini. Kembali dalam Fokus minggu depan. Hari ini kita fokus kepada hari-hari menjelang pembubaran DUN 6 negeri yang akan berlaku hujung bulan ini, dan saya kembali bersama dengan fellow kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM Mujibu Abdul Muiz. Mujibu, saya mau menyentuh kenaan dengan pengagihan kerusi dan juga pembahagian kerusi. Sudah tentu untuk Perikatan Nasional ia mungkin lebih mudah, ia lebih straightforward. Tetapi untuk kerajaan perpaduan ini mungkin lebih rumit, kerana banyak faktor yang kita semua sudah sedia maklum, kerana sebelum ini BN dan PH berseteru, ada banyak kerusi yang mereka rebut, dan juga ada pertindihan dan sebagainya. Tetapi saya kira strategi dan idea untuk BN PH adalah untuk cuba menjemput atau memikat pengundi masing-masing untuk mengundi. Kalau sebagai contoh, BN tidak bertanding di kerusi itu, mereka mahu pengundi BN menyokong calon PH di satu-satu kerusi itu, dan juga vice versa, di mana PH bertanding ataupun di mana BN bertanding, mereka mahu calon PH menyokong calon undi BN ataupun calon BN. Jadi kita lihat ada percubaan untuk berkongsi sokongan base. Tapi soalannya, adakah pengundi BN sebelum ini mahu mengundi calon PH, dan juga pengundi PH sebelum ini ingin mengundi calon BN seperti yang mereka mungkin harapkan, kerana ada satu alternatif khasnya untuk pengundi BN sebelum ini, iaitu Perikatan Nasional yang lebih mirip kepada mereka berbanding PH. Ya, ini barangkali isu yang paling besar untuk ditangani oleh Pakatan PH dan juga Barisan Nasional. Satu kemampuan untuk Barisan Nasional mengekalkan undi akar umbi, memandangkan apa yang kita telah lihat
ketika PRU 15 kebanyakan kursi Barisan Nasional itu tumbang kepada parti Melayu lain ketika pertarungan itu disebabkan adanya undi protes dan perkalihan undi, disebabkan oleh isu-isu yang ditimbulkan oleh Barisan Nasional sendiri ya, ketika melakukan housekeeping, perubahan-perubahan calon-calon yang tidak diletakkan itu dengan baik, dan sudah tentu pengaruh bosku juga pada ketika itu yang hilang daripada Barisan Nasional sedikit sebanyak menjelaskan itu. Walaupun begitu, pada ketika ini juga kita masih lagi juga melihat apakah ini mampu ditangani, memandangkan setelah melihat dengar rapat apa yang berlaku dalam PAU. Ini barangkali menjadi satu isu yang besar dan disedari oleh pimpinan tertinggi UMNO sendiri dengan melihat bagaimana naratif yang diletakkan dalam PAU itu lebih banyak bercakap tentang DAP perlu minta maaf, memerlukan kepada merayu ya kepada mereka-mereka yang telah dibuang ataupun yang telah digantung itu untuk kembali bersama parti. Ini saya rasa satu naratif yang secara implisit memberitahu bahawa UMNO masih lagi tidak yakin bahawa gabungan ini ataupun pakatan ini diterima baik, terutamanya dalam konteks apakah nanti undi akar undi mampu untuk mengundi Barisan Nasional, dan persoalan terbesar kalau PH itu menjadi calon di situ apakah orang UMNO mahu mengundi terutama dalam konteks DAP. Begitu juga dengan PH sendiri ya. Walaupun beberapa tinjauan memerhatikan bahawa dalam 50% penyokong-penyokong Pakatan Harapan ini bersedia untuk memilih Barisan Nasional sekiranya pertandingan berlaku di antara BN dan Perikatan Nasional. Tetapi juga isu yang terbesar adalah sejauh mana 50% ini barangkali mampu untuk diimbangi dengan pertambahan pengundi yang signifikan, memandangkan kita faham bahawa Pakatan Harapan adalah sebuah parti yang bersifat terbuka, yang tidak memiliki saya rasa rangkaian akar umbi yang kuat di peringkat akar umbi. Jadi sebagai sebuah parti yang urban, ideological based parti, itu barangkali juga menjadi satu cabaran, memandangkan pengundi yang semakin terbuka dan pertambahan pengundi itu juga barangkali agak sukar untuk direbut. Maka pengundi pool yang ini, saya rasa dalam hal ini dia terkait rapat dengan bagaimana kedua-dua parti ini untuk mencari jalan tengah. Yang saya rasakan isunya adalah meletakkan calon yang betul, satu. Ya, dan hal ini harus menjadi pertimbangan yang besar, dan kemudian segera membina satu naratif yang menggunakan kerajaan perpaduan itu sendiri, bukan mencari jalan menggunakan jalur parti dan pengoperasian menggunakan ideologi pendekatan parti yang saya rasa amat sukar untuk dioperasikan, terutamanya dalam menangkap imajinasi pengundi dan juga kepentingan naratif itu untuk mengimbangi naratif Melayu yang saya rasa mungkin walaupun berkesan untuk pengundi Melayu, tetapi ada juga kelompok-kelompok pengundi Melayu yang masih lagi tidak melihat isu-isu ini sebagai sesuatu yang penting pada mereka berbanding dengan isu-isu yang bersifat seperti pekerjaan, sosioekonomi dan sebagainya. Ini yang barangkali menjadi isu terberat kerana memandangkan walaupun isu-isu Melayu gelombang hijau seperti mana yang dikatakan itu masih lagi membandai, tapi pengundi-pengundi muda itu saya rasa masih boleh dipikat sekiranya gabungan dua parti ini mampu untuk mencipta satu naratif baru yang segar yang boleh mengimbangi, kerana pada ketika ini saya rasa krisis keyakinan kepada gabungan ini berat kepada Barisan Nasional yang melihat bahawa parti itu tidak lagi menjadi satu alternatif yang baik pada mereka untuk mengundi sekiranya mereka menggunakan jalur kaum ataupun jalur-jalur yang bersifat primordial dalam mengundi. Ya, memandangkan saya rasa isu-isu integriti, isu-isu rasuah masih lagi menjadi isu terbesar bukan saja pada pengundi bukan Melayu dalam konteks ini, tapi juga pada pengundi Melayu yang baru. Jadi saya dalam hal ini pembahagian kerusi, tentang kompromi, tentang tawar-menawar, bargaining dalam parti itu saya rasa tidak akan menjadi hal, memandangkan hal ini mungkin saya rasa ada jalan penyelesaian dengan menggunakan jalur status quo, tetapi persoalannya adalah bagaimana untuk meletak calon yang baik pertama, dan kedua membina naratif daripada penggabungan kerajaan ini yang saya rasa kuat dan mampu untuk mengimbangi naratif Melayu, dan yang paling penting untuk menenggelamkan hal-hal ini terkait dengan isu-isu yang membawa kepada hal-hal dalam pinggan ataupun yang menyentuh sosioekonomi yang paling kritikal pada pengundi di 66 negeri ini. Ya, secara ringkas Mujibu,
ramai yang menjangkakan bahawa kebanyakan pengundi mereka ada kecenderungan untuk tidak mengambil berat sangat berkenaan dengan pilihan raya negeri jika ia di peringkat negeri, tetapi mereka akan turun jika ia pilihan raya umum kerana ia akan menentukan kerajaan persekutuan, kerajaan Malaysia. Adakah Mujibu menjangkakan trend ini juga akan berterusan, iaitu kehadiran pengundi, kadar turun mengundi ini juga akan mungkin rendah daripada yang kita mahukan atau kita sasarkan? Dan jika ya, siapa yang mungkin akan mendapat kelebihan ataupun siapa yang mungkin akan dapat mudarat daripada voter turnout yang agak rendah? Ya, memandangkan kita sudah ada kerangka ini untuk dilihat, ya Man, bila kita melihat pilihan raya negeri di Melaka, di Johor, begitu juga ketika di Sabah, ya. Walaupun mungkin ada yang mempersoalkan bahawa ketika 3 pilihan raya ini berlaku, suasana pandemik itu masih lagi menyelubungi, tetapi membawa kepada beberapa pilihan raya kecil, contohnya kan, bagaimana kita lihat peratusan turun mengundi yang rendah, dan juga naratif bahawa kita hanya memilih kerajaan negeri berbanding kerajaan pusat itu kadang-kadang mendominasi pemikiran dan side pengundi untuk keluar mengundi kerana pertimbangan rasional dan juga pertimbangan ekonomi, untung rugi untuk keluar mengundi itu akan menjadi satu pertimbangan yang terpenting dalam keputusan pengundi untuk pilihan raya. Dan kalau dilihat trend yang lalu, jelas parti-parti yang memiliki akar undi itu akan menguasai pilihan raya negeri kalau mereka itu benar-benar mampu untuk mengawal pengundi masing-masing dan mobilisasi pengundi akar undi ini kuat dan akan keluar mengundi dan pastikan mereka mengundi parti masing-masing. Ini menjadi kelebihan parti yang memiliki akar undi dan sokongan padu ataupun base support daripada kawasan pilihan raya masing-masing itu untuk memberikan kemenangan. Ini berlaku di Melaka dan di Johor dan sebagainya. Jadi saya masih lagi skeptik bahawa apakah PRN ini akan mampu untuk mencapai sekurang-kurangnya angka ajaib yang sering ditetapkan SPR, iaitu 70% untuk mengundi ataupun keluar mengundi, memandangkan apa yang berlaku dalam pilihan raya negeri sebelum ini hanya sekitar 60 dan ke bawah, 60% dan ke bawah itu adalah satu angka yang mengejut, yang saya rasa agak kecil, ya. Tetapi kalau ini berlaku, mana-mana parti yang ada akar umbi yang kuat. Namun begitu juga saya juga masih lagi melihat bahawa dengan penggabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, pool undi, kalau ini dua pakatan ini mampu untuk pool undi mereka masing-masing, terutamanya sympathizer kepada PH, pakar undi Barisan Nasional kuat, boleh mencipta kompromi, boleh mencipta satu naratif yang baik. Ini juga barangkali boleh mencipta kejutan di negeri-negeri seperti Kedah, terutamanya kalau kita menjangkakan Terengganu dan Kelantan itu masih lagi agak sukar di atas kertas untuk ditumbangkan penguasaan PAS di situ kerana kekuatan Barisan Nasional yang semakin terakis dan PH tidak ada base yang kuat serta naratif yang baik untuk menangkap imajinasi pengundi orang Melayu di negeri-negeri itu. Baik, terima kasih Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Terima kasih kepada anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.